Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita rafa'kan kesyukuran kehadirat Allah di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita, golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada yang ke-199 daripada surah Al-A'raf. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Yang bermaksud, terimalah apa yang mudah engkau lakukan dan suruhlah dengan perkara yang baik, serta berpalinglah, yakni jangan dihiraukan orang-orang yang jahil, yang degil dengan kejahilannya. Muslimin muslimat dirahmati Allah, suratul A'raf semakin ke penghujungnya dan membawa kita kepada seruan, iaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan meletakkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan kepada setiap orang berakal bagaimana untuk berkomunikasi atau bermuamalah dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam suatu bentuk yang akan menyelamatkan baginda dan juga kita daripada perkara-perkara yang tidak baik. Allah berfirman, khudil afwa. Perkataan al-afwa dari segi bahasa merujuk kepada isi kepada sesuatu perkara atau perkara-perkara yang terpilih daripada sesuatu perkara-perkara yang banyak, dan juga merujuk kepada perkara yang mudah yang tidak ada sebarang kesukaran dalamnya atau padanya. Bermaksud, ambillah sesuatu yang mudah dan sesuatu yang melapangkan dan menyenangkan daripada akhlak ataupun perbuatan-perbuatan manusia, dan terimalah apa sahaja yang mudah daripada mereka, yang tidak ada sebarang kesukaran dan tidak ada sebarang perkara yang memberatkan mereka padanya. Dan janganlah kamu meminta daripada mereka sesuatu yang menyusahkan mereka, supaya mereka tidak akan lari daripada kamu. Dan berlembutlah dan santunilah mereka dan terhadap pengikut-pengikutmu. Kerana Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Dalam ayat yang ke-159 surah Ali Imran, Allah berfirman, Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Yang bermaksud, dan kalaulah engkau bersikap kasar lagi keras hati, tentulah mereka lari dari kelilingmu. Oleh itu, maafkanlah mereka dan pohonlah keampunan bagi mereka. Muslimin muslimat dirahmati Allah. Allah berfirman lagi, wa'mur bil 'urfi, dan hendaklah engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh sesuatu, iaitu menyuruh kaummu atau umatmu atau pengikutmu atau orang-orang lain, bil 'urfi, dengan sesuatu yang ma'ruf, sesuatu yang baik, dengan tindakan-tindakan yang baik, iaitu sesuatu yang dapat dilihat kebaikannya dalam syarak, maka sungguhnya ia akan mudah diterima tanpa sebarang penentangan. Kerana manusia itu Allah jadikan hatinya sentiasa terbiasa dengan perkara yang baik, iaitu sentiasa boleh menerima perkara yang baik dan tidak perlu kepada sebarang pertikaian maupun perdebatan, yang pasti akan mudah untuk dipimpin dan dibimbing. Wa'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada golongan yang jahil, iaitu golongan yang tidak memahami nilai sesuatu atau seseorang dan tidak dapat menilai kata-kata yang mereka tuturkan,
yang menggambarkan kebodohan mereka dan perbuatan mereka yang keji itu, kerana menyanggah atau berdebat dengan orang-orang jahil seumpama mereka tidak membawa kepada kebaikan dan tidak akan membawa kepada sebarang natijah dan keputusan. Bahkan atau sebaliknya, mendiamkan diri atau tidak berdebat dengan mereka itu adalah lebih selamat bagi diri kita dan bagi kata-kata kita, atau lebih menjaga kepada kata-kata kita yang boleh membawa kepada perkara yang lebih buruk daripada itu. Ayat yang sependek ini, berkata para ulama, walaupun ringkas tetapi padat dengan kemuliaan akhlak yang berkaitan dengan muamalah seorang manusia kepada saudara manusianya yang lain, dan merupakan jalan yang hebat yang dikehendaki oleh kemanusiaan. Dan di antara keunikan ayat ini ialah ia datang setelah perbahasan yang begitu panjang berupa dalil-dalil keesaan Allah Subhanahu wa taala dan membatalkan atau menolak kesyirikan dan juga berhala-berhala yang disyirikkan oleh orang-orang musyrikin. Dan datangnya ayat ini adalah untuk menjelaskan kepada kita, kepada manusia seluruhnya, pada bila-bila masa dan ketika juga tempat, bahawa sesungguhnya menghiasi diri dengan akhlak yang mulia itu merupakan suatu hasil daripada penyembahan yang ikhlas, yang suci, yang tulus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyatakan bahawa ayat ini yang terdiri daripada 3 kalimat mengandungi asas-asas syariah dalam perkara-perkara yang disuruh dan juga perkara-perkara yang dilarang. Maka Allah menyebutkan khudil afwa. Perkataan khudil afwa ini atau frasa khudil afwa ini terdapat padanya perbuatan ataupun akhlak dalam menghubungkan atau menjalinkan semula hubungan dengan orang yang memutuskan silaturahim dan mengambil jalan mudah dengan bersikap baik terhadap orang-orang yang berdosa dan berlembut serta santun dengan orang-orang yang beriman. Kemudian pada frasa wa'mur bil 'urfi juga mengandungi hubungan ataupun perintah untuk menghubungkan silaturahim serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara halal dan haram, menundukkan pandangan, memeliharanya daripada maksiat dan bersiap sedia untuk hari kebangkitan atau hari pembalasan. Wa a'rid 'anil jahilin pula, kata Imam Al-Qurtubi, mengandungi seruan untuk sentiasa bergantung kepada ilmu dan pengetahuan dan berpaling daripada tindakan orang-orang yang zalim dan membebaskan diri daripada berdebat ataupun menentang golongan-golongan yang jahil. Yang itu semua merupakan sebahagian daripada akhlak yang mulia dan perbuatan yang bijaksana. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Mari kita lihat ayat yang ke-200 daripada surah Al-A'raf. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu sami'un alim. Yang bermaksud, dan jika engkau dihasut oleh sesuatu hasutan syaitan, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, seterusnya Al-Quran memandu kita orang-orang yang beriman pada peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu sesuatu yang boleh meredakan kemarahan. Dan Allah berfirman, wa imma yanzaghannak minasyaitan. Kalimah an-nazgh membawa maksud memasukkan jarum atau hujung tongkat ke dalam kulit dari segi bahasa, iaitu Allah Ta'ala berfirman dalam ayat ini yang bermaksud, dan sekiranya kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pastinya kepada kita umat baginda, terdedah kepada perbuatan syaitan, iaitu godaan ataupun hasutan syaitan, di antaranya dengan menyebabkan kamu menjadi marah atau mengusik kesabaran kamu sehingga kamu menjadi marah, dan sehingga membawa kamu untuk melakukan sesuatu yang berlawanan daripada apa yang telah Allah perintahkan, seperti yang disebut dalam ayat yang ke-199, khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Bermaksud sekiranya syaitan cuba untuk menggoda kamu, menghasut kamu untuk menyalahi perintah Allah yang disebut dalam ayat sebelum ini,
fasta'idz billah. Maka hendaklah kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali kepada Allah dengan memohon perlindungannya daripada godaan dan hasutan syaitan itu. Innahu sami'un alim, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar, Maha mengkabulkan dan memperkenankan segala doamu, Maha mengetahui akan segala keadaanmu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, betapa kita berhadapan dengan musuh yang tidak dapat kita lihat, iaitu syaitan yang sentiasa menghasut manusia, sentiasa melakukan sabotaj terhadap kita, seumpama orang yang mencucuk jarum atau hujung tongkat ke dalam kulit yang tidak disedari. Maka hendaklah kita sentiasa meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala supaya dijauhkan daripada kejahatan syaitan itu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Allah berfirman lagi ayat ke-201 daripada surah Al-A'raf, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ittaqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka disentuh oleh sesuatu imbasan hasutan dari syaitan, mereka ingat kepada ajaran Allah, maka dengan itu mereka nampak jalan yang benar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Allah kemudiannya menjelaskan kepada kita tentang keadaan orang yang bertakwa dengan firman-Nya, sungguhnya yang berbunyi innal ladzina taqaw, sungguhnya orang-orang yang bertakwa itu idza massahum ta'ifun minasyaitan tadhakkaru, apabila mereka cuba diganggu dan disentuh oleh sesuatu imbasan hasutan daripada syaitan. Maka apa maksudnya? Kalimah ta'ifun daripada at-tawaf, iaitu at-tawaf bermaksud sesuatu yang melingkari ataupun yang berada di sekeliling, dan dimaksudkan di sini ialah was-was yang datang daripada syaitan dan juga bisikannya. Bermaksud sungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memelihara diri mereka daripada setiap perkara yang dimurkai Allah. Idza massahum, sekiranya mereka disentuh oleh sesuatu daripada waswasah, iaitu gangguan syaitan dan godaannya yang boleh melalaikan mereka daripada mentaati Allah, tadhakkaru, mereka akan beroleh peringatan bahawa godaan itu ataupun hasutan itu adalah daripada musuh mereka, iaitu syaitan. Mereka segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada mentaati dan takut kepada Allah, lalu menghalang diri mereka daripada terjerumus dalam melayani ataupun dalam mengikuti apa yang dibisikkan oleh syaitan kepada mereka. Pada frasa idza massahum ta'ifun itu menunjukkan bahawa gangguan syaitan yang datang daripada syaitan itu sendiri hanya mampu beredar di sekeliling orang-orang yang bertakwa itu. Bermaksud ia tidak dapat menjejaskan mereka, kerana apabila syaitan mahu sahaja menghasut mereka, mereka akan segera mengetahuinya, segera beringat tentangnya. Fa idzahum mubsirun, dan mereka pada ketika itu akan dapat melihat hakikat yang sebenar, dapat melihat langkah-langkah syaitan yang cuba untuk menggoda mereka. Lalu syaitan pun kecewa dan tidak berdaya untuk menyesatkan mereka. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.